Kadang-kadang, orang memasang perangkap untuk menjatuhkan orang lain. Kita melihat ini dalam penipuan seperti phishing suara dan skim pelaburan palsu, di mana orang diperdaya dan mereka dicuri. Tetapi penipuan bukan hanya tentang wang, sesetengah orang melihat orang lain sebagai ancaman atau pesaing dan sanggup melakukan apa sahaja untuk menjatuhkan mereka. Mereka berpura-pura tidak terlibat, tetapi sebenarnya menggunakan orang lain sebagai alat. Ada juga yang, bukannya merenung diri sendiri, sebaliknya dipenuhi rasa iri hati dan ketakutan apabila melihat seseorang mengatasi cabaran dan berjaya. Mereka mencari setiap peluang untuk menjatuhkan orang itu dan berharap mereka gagal. Dalam 1 Samuel 18, Raja Saul jelas melihat bahawa Tuhan menyertai Daud. Dia tahu bahawa anak perempuannya sendiri mencintai Daud. Tetapi bukannya menerima hakikat itu, dia dikuasai oleh ketakutan dan menganggap Daud sebagai musuh. Malah, Saul menggunakan anak perempuannya sebagai perangkap, dengan harapan Daud akan mati dalam peperangan menentang orang Filistin. Tetapi rancangan jahat Saul gagal. Daud tidak lari kerana takut, dia bertindak dengan kebijaksanaan, berjuang dengan berani, dan memperoleh kemenangan. Akibatnya, kepimpinan Daud semakin jelas, dan namanya semakin terkenal. Dari manakah Daud mendapat kekuatan untuk mengubah perangkap maut menjadi peluang untuk bersinar? Kerana Tuhan menyertainya. Mereka yang mempercayai Tuhan akan tetap berpegang teguh kepadanya, walau dalam apa jua keadaan. Dan apabila perangkap dipasang untuk menjatuhkan mereka, mereka tidak bertindak secara terburu-buru, mereka mencari hikmat Tuhan dan melangkah maju dengan keberanian. Skim yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak mengelak perangkap itu, dia menghadapinya secara langsung dan menggunakannya sebagai peluang untuk memimpin. Apa yang dimaksudkan untuk menghancurkannya, sebaliknya menjadikannya lebih kuat. Ini paling jelas dilihat dalam Yesus Kristus. Para pemimpin agama pada zamannya seringkali mencuba untuk memerangkapnya. Akhirnya, mereka menghantarnya ke kayu salib, dengan anggapan mereka telah menang. Tetapi salib yang mereka gunakan untuk cuba menghancurkannya menjadi kemenangan terbesar. Namanya menjadi nama yang paling dimuliakan di atas segala nama. Dan perkara yang sama berlaku bagi kita hari ini. Mungkin ada orang yang tidak menyukai kita, cemburu terhadap kita, atau cuba menjatuhkan kita. Tetapi jika kita berjalan bersama Yesus, kita boleh berdiri teguh dan menang. Apapun cabaran yang kita hadapi, jika kita percaya kepadanya, dia akan memberi kita kebijaksanaan dan keberanian. Apa yang dimaksudkan untuk menghancurkan kita boleh menjadi sesuatu yang menjadikan kita lebih bersinar. Saya berharap hari ini, dalam apa jua keadaan yang Anda hadapi, Anda akan berjalan bersama Yesus dan membiarkan kehadirannya membuat hidup Anda semakin bersinar.